محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua pada pagi ini dalam secara maya dalam kuliah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan rukun iman. Dan saya nak tambah sedikit lagi berkenaan dengan kepercayaan kepada hari akhirat. Iaitu di antara ciri-ciri kepercayaan kepada hari akhirat. Jadi sebelum ni, kita telah bincangkan berkenaan dengan kepercayaan kepada kebangkitan selepas kematian. Dengan beberapa ciri yang telah saya sebutkan sebelum ini. Di antaranya kalau pada skrin yang dipaparkan ini berkenaan dengan perhitungan, iaitu berkenaan dengan dan juga berkenaan dengan timbangan amalan, timbangan amal manusia baik dan juga buruk. Jadi yang tu saya telah sebutkan sebahagian daripada dalil berkenaan dengannya. Kemudian seterusnya, di antara ciri beriman kepada hari akhirat ialah diberikan buku catatan amalan kepada setiap individu, kepada setiap manusia. Antara dalilnya iaitu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia tak habis tu. Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai, celakanya kami. Mengapa kitab ini demikian keadaannya? Apa benda kitab ni? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semuanya dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, terdapat di antara peristiwa ataupun yang akan dilalui oleh seseorang pada hari akhirat kelak ialah diberikan buku catatan amal. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bila mana orang yang berdosa, bila mana orang yang bersalah melihat buku catatan amalan tersebut, dia terkejut. Dia terkejut. Dia tengok lalu dia kata, apa punya buku ni? Apa punya kitab ni? Dia tidak meninggalkan apa pun. Jadi segala yang dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupan dia, daripada bermula daripada dia balik sehinggalah dia mati, semuanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat di dalam buku catatan tersebut. Sebab itu dia kata, apa punya kitab ni, apa punya buku ni, dia tidak meninggalkan sama ada yang kecil ataupun yang besar. Jadi sebagaimana di dalam
Sedikit tak ada. Di dalam ayat yang kita biasa dengar. Yang selalu kita duk baca. Di dalam surah Al-Zalzalah. Dalam surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam surah itu ayat yang terakhir itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang beramal walaupun seberat zarah kebaikan, dia akan dapat melihatnya. Dan sesiapa yang beramal walaupun seberat zarah keburukan, dia pasti akan dapat melihatnya. Maknanya semua amalan kita pada hari akhirat kelak tidak akan, mana semua amalan kita di dunia ni tidak akan terlepas daripada catatan malaikat pencatat, daripada catatan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia akan dapat melihatnya di hari akhirat kelak. Jadi mana ini di antara ciri beriman kepada hari akhirat, iaitu beriman bahawasanya pada hari tersebut akan diberikan, akan ditunjukkan kepada seseorang buku catatan amalannya sepanjang ia hidup di atas dunia. Baik. Kemudian di antara ciri beriman kepada hari akhirat juga ialah hari akhirat, hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak ada siapa pun yang mengetahui tentang pengetahuan hari akhirat. Tak ada. Kalau ada sesiapa yang mendakwa dia tahu bila hari akhirat, dia tahu, itu satu pembohongan dan mesti ditolak. Orang tu sesat. Sebab di dalam Al-Quran, antaranya di dalam surah Luqman ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya di sisi Allah jualah, di sisi Allah sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Begitu juga di dalam hadis Jibril alaihi salam, hadis yang pertama, hadis yang kedua kalau kita tengok dalam kitab 40 hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi, dan juga hadis yang masyhur di tempat kita, iaitu hadis Jibril alaihi salam. Jibril datang bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara soalan yang dikemukakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah matas sa'ah, bilakah berlakunya kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahawasanya baginda yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, iaitu daripada Jibril. Jadi kalau Jibril tak tahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu juga berkenaan dengan persoalan bilakah berlakunya kiamat. Jadi mana saat berlaku kiamat ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Walaupun kita tahu, walaupun kita dapat lihat tanda-tanda kedatangan kiamat, tanda-tanda hampir kepada kiamat, namun kita tetap tidak dapat menjelaskan dengan pasti, tidak memperolehi maknanya waktu yang pasti tentang bilakah berlakunya kiamat. Jadi persoalan tentang berlaku kiamat bila hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi mana tidak ada manusia yang diberikan makluman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Kemudian di dalam skrin yang dikemukakan ini ada disebutkan firman Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi ayat ini sebagai dalil kepada apa yang disebutkan sebelumnya oleh Imam Abu Hanifah, iaitu beriman dengan kebangkitan selepas kematian, ketentuan baik dan buruk daripada Allah, perhitungan, timbangan, syurga dan neraka. Semuanya itu hak. Jadi ayat ini menjelaskan berkenaan dengan adanya syurga. Dan syurga itu telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya bersegera untuk memperolehi keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan juga untuk memperolehi syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana luasnya syurga itu luas seluas langit-langit dan juga bumi. Lalu disusuli dengan uiddat, ia telah disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya syurga ni sudah wujud, sudah ada. Sebagaimana yang kita maklum, Nabi Adam alaihi salam ketika mana diciptakan berada di dalam syurga. Maknanya syurga sudah diciptakan sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Begitu juga kita tengok banyak seperti contoh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Nabi melihat syurga. Dan juga hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku dengar ketukan kaki kasut mana Bilal di dalam syurga dan sebagainya. Jadi hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawasanya syurga adalah merupakan suatu yang telah wujud, suatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat berkenaan dengan kewujudan syurga, berkenaan dengan syurga ni sebagai salah satu daripada ciri keimanan kepada hari akhirat. Mana kita akan masuk ke dalam syurga. Ayat-ayat berkenaan dengannya sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak ayat berkenaan dengan yang menyebutkan tentang syurga di dalam Al-Quran. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Dan sebagainya. Sangat-sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang syurga. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak hadis yang menceritakan tentang syurga, keluasan syurga, orang ni diberikan kepada dia tengah syurga, orang ni diberikan kepada dia tepi syurga dan sebagainya. Sangat-sangat banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang syurga. Jadi semua dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita bahawasanya syurga adalah wujud. Dan pembalasan kepada orang yang bertakwa, kesudahan kehidupan mereka adalah di dalam syurga. Mana itu adalah merupakan salah satu daripada ciri beriman kepada hari akhirat. Kemudian seterusnya adanya neraka. Hendaklah beriman bahawa Allah menciptakan neraka sebagai tempat balasan mereka yang kufur dan ingkar. Allah berfirman, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawasanya neraka juga memang wujud. Dan ia adalah merupakan salah satu daripada ciri beriman kepada hari akhirat. Jadi mana dalam keimanan kita kepada hari akhirat tak boleh tolak syurga neraka. Sesiapa yang menolak kewujudan syurga dan neraka, maka keimanannya kepada hari akhirat akan terbatal. Dan seterusnya keimanan dia kepada rukun iman, salah satu daripada rukun iman juga akan terbatal. Menyebabkan dia boleh terkeluar daripada agama Islam. Jadi mana ini di antara ciri beriman kepada hari akhirat. Kemudian terdapat lagi ciri-ciri yang lain berkenaan dengan hari akhirat kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Antara dia berkenaan dengan mana kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, banyak disebutkan berkenaan dengan nama-nama hari akhirat. Nama-nama hari akhirat. Antara dia iaitu as-sa'ah, masa yang ditetapkan. Yaumul qiyam, hari kebangkitan. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Mana Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di dalam syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan di dalam hadis-hadis baginda berkenaan dengan kewujudan hari kiamat, berkenaan dengan berlaku kebangkitan, kehidupan semula selepas manusia dimatikan dan kebangkitan selepas daripada kematian dan seterusnya menghadapi hari kiamat. Kalau kita tengok di dalam surah Az-Zumar, akhir surah Az-Zumar, bila mana orang-orang yang beriman dibawa ke syurga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ke syurga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillahilladzi. Lepas pada tu dibuka pintu-pintu syurga, mereka pun masuk tinggal dalam syurga dengan selama-lamanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kepada kami janji. Mana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah, mereka percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu janji hari akhirat. Kemudian pada hari akhirat kelak, bila mereka dimasukkan ke dalam syurga, mereka menyebutkan perkara tersebut. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kami. Jadi, maknanya mereka ingat janji tersebut. Dan mereka telah berusaha untuk memperolehi janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, salah satu daripada nama hari kiamat adalah Yaumul Wa'id. Yaumuddin, hari agama. Iaitu hari pembalasan berdasarkan agama. Malik Yaumiddin. Yang kita baca dalam Quran, dalam surah Fatihah. Penguasa. Allah Ta'ala adalah penguasa. Raja pada hari agama. Kenapa dipanggil hari agama? Kerana pembalasan pada hari akhirat adalah berdasarkan kepada agama. Bukan berdasarkan kepada pangkat. Bukan berdasarkan kepada keturunan. Bukan berdasarkan kepada warna kulit dan sebagainya. Kaya-kaya ke apa ke tidak. Tapi sebaliknya, pembalasan adalah berdasarkan kepada agama. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Sebab di hari akhirat kelak, semua manusia akan menyesal. Orang yang jahat, orang yang melakukan maksiat dosa kepada Allah Ta'ala, orang kafir menyesal kerana mereka tidak beriman. Pelaku maksiat menyesal kerana mereka tidak melakukan ketaatan. Mereka hidup dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang melakukan kebaikan, orang yang beriman juga menyesal. Orang yang bersedekah, dia ada banyak duit, dia sedekah sikit, dia menyesal. Kenapa aku tidak sedekah banyak dulu? Orang yang buat amal, malam dia bangun. Dia bangun, setiap malam dia bangun. Dia akan menyesal juga. Mana dia buat, kita kata, dia buat 2 rakaat sepanjang malam, setiap malam. Dia menyesal, kenapa aku tak buat 4 rakaat? Tu. Begitu juga, sebenarnya setiap orang pada hari akhirat kelak akan menyesal. Menyesal kerana tidak membuat persiapan untuk hari akhirat dengan lebih daripada yang dia buat. Orang yang tidak membuat persiapan untuk hari akhirat menyesal kerana tidak melakukan
persiapan. Jadi maknanya masing-masing akan menyesal pada hari akhirat. Yaumut tanad, hari manusia saling memanggil. Orang yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, memanggil-manggil yang dia jadikan sebagai sekutu, dia jadikan sebagai sembahan selain daripada Allah Ta'ala, dia panggil. Tapi yang dijadikan sembahan selain daripada Allah Ta'ala, yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan, ikutan, berlepas diri daripada mereka pada hari akhirat. Ayah panggil anak, anak panggil ayah dan sebagainya. Namun, segala panggilan pada hari tersebut tidak mendatangkan sebarang manfaat lagi. Yaumul jam'i, hari dihimpunkan. Yang ni saya ada bagi ayat Quran sebelum ni berkenaan dengan berkenaan dengan hari yang dihimpunkan. Yaumul fasli, hari diputuskan pada hari akhirat, diputuskan segala perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul khulud, hari abadi, kekal abadi. Tidak akan berlaku kematian lagi di hari akhirat pula. Yaumul khuruj, hari dikeluarkan manusia daripada kubur-kubur mereka. Yaumut taghabun, hari pengungkapan segala kesalahan. Kemudian banyak lagi lah hari-hari yang lama-lama yang lain. Yaumut talaq, yaumul azifah, hari yang semakin dekat, al-waqi'ah dan sebagainya. Yang tu kita boleh lihat dari segi dalil-dalilnya. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama hari akhirat. Jadi walaupun yang ni kalau kita tak ingat semua pun tak apa, tidak salah, tidak kata semua sekali itu kita mesti kena ingat. Banyak al-haqqah, al-qari'ah, at-tammatul kubra, al-ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Itu semua adalah merupakan nama-nama kepada hari akhirat. Cuma bila dikemukakan kepada kita nama-nama ini sebagai nama kepada hari akhirat, kita kena terima. Tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Kenapa? Kerana ia sabit berdasarkan kepada dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian terdapat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada orang yang ragu tentang hari kiamat. Di antaranya seperti ayat ni. Allah Subhanahu wa taala jawab kepada orang yang ragu tentang hari kiamat. Iaitu di dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima. Panjang sangat ayat dia. Nanti kita ambil separuh lagi. Dia punya terjemahan dia. Allah. Terus sekali lagi. Tapi bertindih-tindih sikit lah terjemahan dia ni. Baik. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Wahai manusia, sekiranya kamu syak, ragu-ragu tentang kebangkitan selepas mana pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia. Allah Ta'ala suruh perhatikan. Sebab kami telah ciptakan kamu daripada tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Kami jadikan sedemikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami. Dan kami pula telah menetapkan kandungan, maknanya telah memantapkan dalam kandungan rahim ibu yang mengandung itu apa yang telah kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara sehingga sampai ke peringkat umur dewasa,
dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa, dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan ingatlah satu bukti lagi, engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang mercuk tumbuh, dan gembur membusuklah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah bermain. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kalau sesiapa ragu tentang kebangkitan selepas kiamat, Allah Taala suruh tengok peringkat kejadian manusia. Allah Subhanahu wa taala suruh tengok peringkat kejadian manusia. Yang mana manusia tu peringkatnya bermula daripada setitis air, kemudian setitis darah, kemudian segumpal daging. Kalau kita lihat kepada kejadian tersebut, bukan kata setitis air, setitis darah. Kalau seketul daging mubrah yang boleh dimamah, seketul daging yang boleh dimamah tu sama mana? Besar tapak tangan. Kalau kita berikan kepada kepada pencipta-pencipta yang hebat di seluruh dunia, kita beri kepada mereka, kita suruh, bukan kata nak suruh bentukkan kejadian sempurna macam kita sekarang ni. Kita suruh dia buat bulu hidung dah daripada daging yang segumpal itu. Kita beri daging yang segumpal tu, kita kata kepada dia, cuba buat daripada daging ni, awak keluarkan sehelai rambut. Cuba. Pasti mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dengan dipanggil di-scan. Di-scan dalam perut, tengok darah. Lepas pada tu, lepas tu bila lahir, yang asalnya dilihat dalam bentuk seketul darah, bila lahir menjadi manusia yang sempurna. Begitu hebat kejadian Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Ta'ala mampu melakukan daripada yang langsung tidak ada, yang hanya setitis air, yang hanya setitis darah, Allah Ta'ala boleh buat kejadian dengan sempurna. Jadi kalau kamu percaya, kamu lihat dah bukti kemampuan Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada tidak ada kepada ada, kenapa kamu tak boleh percaya Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula manusia selepas daripada ia dimatikan? Cuba fikir. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu, jika kamu ragu tentang kebangkitan selepas kiamat, manusia akan dihidupkan semula selepas daripada mati, kamu perhati kejadian kamu. Ingat balik kejadian kamu dalam perut mak kamu dulu. Tengok doktor kalau isteri scan perut isteri kamu ataupun scan perut kamu, tengok daripada setitis darah, setitis air, akhir sekali menjadi manusia yang sempurna. Jadi kalau begitu kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan kamu, kenapa kamu tidak boleh percaya bahawasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan semula kamu dan mengulangi kejadian kamu selepas daripada kamu dimatikan? Jadi mana ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kekuasaannya bahawasanya dia akan mampu untuk membangkitkan manusia. Kemudian kepercayaan kepada hari akhirat ni, pembalasan selepas kematian ni adalah merupakan ciri khusus agama yang berasal daripada langit. Ciri khusus agama yang berasal daripada langit. Walaupun agama tersebut telah diselewengkan, seperti agama Yahudi dan juga agama Nasrani, agama mereka telah diselewengkan daripada ajaran yang disampaikan oleh Nabi mereka. Jadi di dalam kepercayaan Yahudi dan juga Nasrani, mereka percaya kepada hari akhirat. Tetapi
kepercayaan mereka kepada hari akhirat berbeza. Tidak sama dengan kepercayaan yang dipegang oleh umat Islam, oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara bentuk kepercayaan mereka kepada hari akhirat. Ini surah Baqarah ni. Surah Baqarah ayat 111. Jadi dalam ayat ni mereka kata waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, Yahudi ataupun Nasrani kata, tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali Yahudi ataupun Nasara. Mana Yahudi kata Yahudi dah masuk syurga, Nasara kata Nasara dah masuk syurga. Allah Ta'ala suruh jawab, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka sahaja. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, kemukakan bukti kamu jika kamu orang yang benar. Jadi mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepercayaan Yahudi dan Kristian berkenaan dengan hari akhirat. Kemudian di dalam ayat yang lain mereka kata, ini kepercayaan Yahudi tentang hari kiamat. Wa qalu lan ini juga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-78. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kita kecuali beberapa hari sahaja. Ini kepercayaan Yahudi, kepercayaan Nasara berkenaan dengan hari akhirat. Mereka kata kami ni kalau masuk neraka pun 2-3 hari je. Lebih itu orang lain. Lebih itu orang lain yang akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kami 2-3 hari sahaja. Jadi maknanya Yahudi, Nasrani, walaupun mereka, agama mereka telah diselewengkan, namun kepercayaan kepada hari akhirat tetap wujud di dalam ajaran mereka. Baru-baru ni kita di mana kecoh dengan satu filem yang bertajuk Mentega Terbang. Jadi dalam filem tu diajarkan ajaran reincarnation. Maknanya apa? Reinkarnasi. Maknanya perpindahan roh daripada seseorang bila mana dia mati, roh dia tu berpindah kepada orang lain, berpindah kepada kehidupan yang lain. Jadi itu adalah ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam, dan ajaran tersebut dia bukan berpunca daripada agama yang berasal daripada langit. Ajaran itu dia mari daripada ajaran agama purba dahulu, agama pagan. Dia mari daripada Buddha, dia mari daripada Hindu. Tapi cuba diserap masuk maknanya pemikiran tersebut, kepercayaan tersebut di kalangan umat Islam dengan kewujudan filem yang sedemikian. Dan sebelum ni pun dikecoh dengan seorang tok guru yang juga mengajarkan ajaran yang sedemikian. Mana dia boleh kata roh, seperti contoh roh Sayyidina Umar sebagai orang yang berani, dia masuk ke dalam Imam Ahmad pula. Lepas tu bila Imam Ahmad mati, roh Imam Ahmad pula masuk pula kepada orang yang memperjuangkan agama, orang berilmu selepas daripada itu pula. Itu semua kepercayaan yang bercanggah dengan kepercayaan Islam, kepercayaan reinkarnasi yang menafikan kewujudan kepercayaan kepada hari akhirat. Jadi kalau kita tengok golongan Yahudi dan Nasrani yang juga percaya kepada hari akhirat, tetapi kepercayaan mereka kepada hari akhirat itu bercanggah dengan kepercayaan Quran, itu pun sudah merupakan satu ciri kesesatan, apatah lagi menolak kepercayaan kepada hari akhirat dengan mempercayai reinkarnasi, yang itu lagi-lagilah besar kesesatan, yang lagi-lagilah besar kesesatan. Jadi kesimpulannya, kesemua butiran akidah ini hendaklah benar-benar diyakini kerana ia adalah sabit berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Setiap orang wajib mempercayainya bagi menentukan dirinya sebagai seorang mukmin atau tidak. Jadi ini antara mana setiap ciri berkenaan dengan kepercayaan kepada hari akhirat itu semuanya wajib diimani. Tak boleh nak tolak. Tak boleh sama sekali untuk kita nak menolaknya. Menolaknya boleh membawa kepada kesesatan. Kemudian kita sambung perbincangan seterusnya. Yang ni saya lupa nak buat. Tak apalah. Saya baca. Iaitu pengajian yang seterusnya berkaitan dengan kitab Al-Fiqhul Akbar ni. Iaitu keesaan Allah. Bagi siapa-siapa yang ada buku, dia boleh tengok buku tu. Saya tak sempat nak siapkan, nak buat dalam bentuk PDF tadi untuk dijadikan sebagai nota, sebagai skrin untuk dipaparkan pada skrin. Tak apa, bagi yang ada buku, dia boleh tengok buku pada muka surat 21. Keesaan Allah. Wallahu ta'ala wahidun. InsyaAllah saya akan bawa mukakan dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la yushbihu shay'an min al-ashya' min khalqihi wa la yushbihuhu shay'un min khalqihi. Allah itu satu, tetapi bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi tiada sekutu baginya, tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan, dan dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk, dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Huraian. Maksud tauhid ialah, maknanya mengesahkan Allah. Tauhid ni maknanya wahada, mengesahkan, mengatakan satu. Mempercayai satu. Maksud tauhid ialah beriktikad bahawa hanya Allah satu-satu Tuhan yang layak disembah. Dia adalah pencipta dan pentadbir alam semesta. Semua perkara ini adalah khusus bagi Allah. Oleh sebab itu tauhid mempunyai dua rukun, iaitu mensabitkan dan menafikan. Yang pertama bermaksud mensabitkan bahawa Allah Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta dan mensabitkan ketuhanan dan pengabdian mutlak hanya kepadanya. Rukun kedua, menafikan semua perkara ini dari selain Allah. Dalilnya ialah wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu ialah Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wajib mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, mengesahkan Allah, beriman bahawa Allah itu Tuhan yang satu, tiada yang lain. Jadi tajuk perbincangan kita seterusnya adalah berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah itu esa. Cuma esa tunggal Allah Taala seperti yang disebutkan di sini, bukan dari segi bilangan. Yang kita akan jumpa selepas daripada ini akan dibincangkan selepas ini. Jadi kita tengok kepada huraian. Kalau bagi sesiapa yang ada buku boleh tengok kepada huraian. Maksud tauhid mengesahkan Allah, iaitu beriktikad bahawa Allah hanya Allah satu-satu Tuhan yang layak disembah. Yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada yang lain yang boleh berkongsi dengan Allah sebagai tempat sembahan, tak boleh. Di dalam syahadah kita, ucapan syahadah kita la ilaha illallah, maksudnya
la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan sembahan yang sebenar. Bahkan tidak sebenar pun tak boleh sembah. Nah, maknanya tidak ada yang disembah. Maksud di sini tidak ada sembahan yang sebenar, maksudnya sembahan-sembahan yang lain yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman tu bukan sembahan yang sebenar. Sebab tidak ada sembahan yang sebenar selain daripada Allah. Hanya Allah sahaja yang merupakan sembahan yang sebenar. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang merupakan sembahan yang sebenar. Nah, jadi di dalam ucapan kalimah syahadah kita, dalam ucapan syahadah la ilaha illallah, di situ kita telah mengatakan ikrar, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Di situ kita telah menyatakan ikrar bahawasanya kita beriktiqad hanya Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada dua, tidak ada tiga, dan seterusnya. Tidak ada. Hanya Allah Ta'ala yang esa, satu-satu sahaja. Di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan perintah supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebab kenapa kena sembah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tak sempat nak ambil terjemahan dia, tapi boleh tengok terjemahan sekarang ni mudah boleh cari. Di dalam telefon pun ada, dalam apps pun ada terjemahan. Iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada semua manusia supaya apa? Supaya menyembah Tuhan yang menciptakan kamu. Mana kena carilah siapa Tuhan yang menciptakan kamu. Kena cari. Maknanya kena belajar, kena kaji. Bila kita tahu dan manusia ni tahu pencipta dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah tahu pencipta kita adalah Allah Ta'ala, kenapa kita nak sembah selain daripada pencipta kita? Jadi sebab itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebab kenapa dia suruh sembah dia, sebab dia yang menjadikan manusia, dia yang menjadikan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dan jin adalah untuk mengabdikan diri kepada dia. Iaitu di dalam surah Az-Zariyat. Ini Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Jadi itu matlamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Itu matlamat tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. Kalau kita tidak maknanya melaksanakan tujuan ini, tidak melaksanakan perintah ini, bermakna kita tidak memenuhi matlamat di dalam penciptaan kita, di dalam kejadian kita, di dalam mana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Jadi mana dengan jelas ayat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan matlamat dia menciptakan kita adalah supaya kita mengabdikan diri kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di tempat yang lain seperti di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadatlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita semua, iaitu Allah Subhanahu wa taala suruh sembah Dia semata-mata. Di dalam beribadat, mengabdikan diri, tidak boleh ada dua, ada tiga, ada empat. Tak boleh. Tetapi sebaliknya, kena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ni, jangan kamu kongsikan pengabdian diri kepada Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan kongsikan. Mana ibadat yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada yang lain yang layak dijadikan sebagai tempat sembahan. Hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Begitu juga kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menjelaskan perkara yang sama. Umpamanya, kalau kita lihat di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, daripada Mu'adz, saya ambil sepotong daripada sebahagian daripada hadis tersebut, poin yang kita nak. Iaitu nanti kita ambil terjemahan dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hak hamba, hak hamba yang pasti akan ditunaikan. Baik. Jadi di sini dalam hadis ini, an Mu'adz radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Umair. يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Daripada Mu'adz radhiyallahu anhu katanya, saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar yang dipanggil Ufair. Lalu baginda bertanya, wahai Mu'adz, adakah engkau mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya, dan apakah hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Dan hak hamba yang pasti akan ditunaikan oleh Allah ialah Dia tidak akan mengazab orang yang menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Jadi kita tengok di dalam hadis ini, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Mu'adz, tahu ke tak hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba? Mu'adz kata tak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba ialah mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ini maksud tauhid. Tauhid di dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, iaitu beribadat hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh beribadat kepada sesuatu yang lain. Ini kepercayaan kita, pegangan kita, i'tiqad kita, hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah, dan pada kenyataannya, dari segi realitinya, kita melaksanakan sebagaimana i'tiqad kita. Sebagaimana pegangan kita. Jangan pula pegangan lagu lain, buat lagu lain. Itu tidak. Maknanya menipu lah tu, penipu. Maknanya i'tiqad kita yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan
dalam kehidupan pun kita melaksanakan sebagaimana yang kita ikrarkan. Jadi itu di antara dalil. Dan terdapat lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang layak disembah. Tidak ada perkongsian di dalam penyembahan kepada Allah Taala dengan sesuatu yang lain. Kemudian seterusnya selepas daripada ini tauhid berkenaan dengan pencipta, pentadbir yang insya-Allah kita akan bincangkan di dalam pertemuan kita yang akan datang, dan insya-Allah saya akan kemukakan juga dalil-dalil berkenaan dengan apa yang akan kita bincangkan daripada buku Tauhid Al-Fiqhul Akbar ini. Jadi saya rasa untuk pagi ini kita tangguh dulu pertemuan kita pada pagi ini, dan jika ada sebarang persoalan boleh kemukakan maknanya seketika kita saya bagi peluang untuk dia mengemukakan soalan. Agama dari langit. Maksud agama dari langit ni iaitu agama yang berasal daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Seperti kita kata agama Kristian, Nasara, Yahudi. Dia berasal daripada mana agama Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Isa alaihi salam. Itu maksud agama dari langit. Kemudian di kalangan agama daripada langit ini semuanya telah berlaku penyelewengan. Ada yang mengatakan termasuk as-sabiin pun sebagai asalnya daripada langit. Ada maknanya khilaf lain. Tapi yang pastinya dua, iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi dan juga Nasrani. Walaupun telah berlaku penyelewengan padanya, cuma asal dianya adalah daripada langit. Ada agama yang langsung tak ada kena-mengena dengan langit. Sepenuhnya semata-mata ciptaan daripada manusia. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya yang bertanya tadi, Ustaz, maksudnya agama dari langit ni agama yang dari kepada Yahudi dan Nasrani. Tak dengar apa? Yang salah sikit. Agama dari langit ni maksudnya yang dari Yahudi dan bagi Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa kita kata agama dari langit? Sekejap. Saya cuba nak adjust sikit. Kita kata agama dari langit itu sebab dia memang din samawi, dia panggil din samawi. Din samawi ni agama tu berasal daripada langit, berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya agama tu berasal daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa agama tu diambil berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama Nabi Musa tu diselewengkan. Diselewengkan dengan dimasukkan teori-teori seperti Uzair adalah anak Allah dan macam-macam lagi lah. Banyaklah kalau kita tengok mananya kita kata pemalsuan yang dilakukan oleh golongan Yahudi terhadap agama asal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga dengan agama Kristian. Maknanya Nasara asalnya daripada Nabi Isa alaihi salam, dan yang mana agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya datang daripada langit. Cuma selepas daripada kewafatan Nabi Isa alaihi salam 300 tahun lepas pada tu berlaku penyelewengan terhadap ajaran Nabi Isa alaihi salam. Cuma dipanggil din samawi itu sebab asal dia daripada langit. Maknanya asalnya adalah
daripada Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam walaupun telah diselewengkan. Baik. Jadinya termasuklah agama Islam. Ya, agama Islam itu termasuk juga. Cuma agama Islam, agama yang berasal daripada langit dan tidak diselewengkan. Gitu. Okey, terima kasih Ustaz, faham, jelas. Okey. Ada soalan lain? Silakan. Saya rasa setakat tu cukup Ustaz. Baik, boleh. Kan? Rasanya setakat tu tak ada soalan lagi. Okey, baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Ahmad Nasim atas perkongsian ilmu serta pencerahan cukup jelas ya berkenaan dengan hari kebangkitan juga keesaan Allah SWT ini. Dan terima kasih juga kepada para sahabat sudi duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ini bagi mendapatkan kefahaman dan manfaat kita semua dalam perkongsian ilmu ini. Dan terima kasih kepada penaja terutamanya yang sudi menaja surat kita. Dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah kita dapat berkongsi sedikit ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang kita peroleh pada pagi ini mendatangkan manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.